Dia telah dibawa pergi dan kami tidak tahu di mana. Dan kami perlukan bantuan awak. Kehilangan Nancy Guthrie. Dari laporan perpecahan FBI kepada dakwaan bahwa Sheriff Bandar Kecil telah salah urus bukti. Ia adalah salah satu kes yang paling membingungkan dalam sejarah kebelakangan ini. Kini Sheriff Daerah Pima mendedahkan segalanya, dan kami akan mengupas semua pendedahan mengejutkan. Ini adalah skandal yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Kini sudah lebih daripada 100 hari sejak Nancy Guthrie kelihatan hilang begitu sahaja tanpa jejak. Dari jauh, nampaknya pencarian masih terhenti sepenuhnya. Tetapi menurut Sheriff yang mengetuai siasatan, itu tidak benar. Dia berkata siasatan ini masih sangat aktif, dan kini dia menceritakan segalanya. Dari penglibatan FBI ke ujian calitan DNA, dan apa yang dipanggil Sheriff sebagai ribuan dan ribuan video yang perlu diteliti. Kami akan mengupas di mana tahap siasatan sekarang, apakah butiran terkini, dan bila kita boleh berharap untuk mendapat beberapa jawapan. Pada ketika ini, Anda sudah tahu ceritanya. Nancy Guthrie, yang berumur 84 tahun, ibu kepada pengacara bersama rancangan Today Show Savannah Guthrie, kali terakhir dilihat pada 31 Januari di rumahnya di Tucson, Arizona. Sekarang, Nancy telah keluar makan malam bersama menantunya dan anak perempuannya, kemudian pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, apabila Nancy tidak muncul di gereja, rakan-rakan dan keluarganya mula berasa sedikit bimbang. Itulah saat Nancy dilaporkan hilang. Sejak itu, banyak maklumat telah muncul seperti rekaman kamera keselamatan yang kini terkenal yang diambil dari luar rumah Nancy dan sehelai sarung tangan yang ditemui berdekatan. Tetapi, walaupun dengan petunjuk yang nampaknya kukuh ini, kita masih tidak tahu apa yang berlaku kepada Nancy atau di mana dia berada. Dan disinilah masuknya Sheriff Daerah Pima. Sekarang, pasukan penerbit kami di Law and Crime telah menghubungi beliau dengan harapan dapat duduk berbincang secara pribadi, bertanyakan semua soalan yang paling ingin kami tanyakan. Setakat ini, kami masih belum menerima maklum balas. Tetapi kami tahu beliau telah bercakap secara eksklusif dengan People Magazine. Beliau memberitahu mereka, petikannya, terdapat rasa kecewa kerana orang ramai ingin tahu. Tetapi ini sama seperti kes-kes lain. Kadang-kadang anda dapat menyelesaikannya dalam beberapa jam atau hari. Kadang-kadang ia mengambil masa yang lama. Pasukan saya telah katakan dari awal, mereka akan menyelesaikan perkara ini. Saya benar-benar yakin 100% akan hal itu. Tetapi persoalannya, bagaimana mereka akan menyelesaikannya? Menurut Sheriff, pasukannya masih menerima banyak bantuan daripada orang awam. Beliau berkata, petikannya, buat masa ini saya rasa fokus kami adalah pada maklumat, petunjuk, dan bukti yang ada di hadapan kami. Secara digital, rakaman kamera, serta bukti biologi seperti DNA dan perkara-perkara seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang sering kami lihat dalam hampir semua kes kami. Terdapat kamera keselamatan dan CCTV di mana-mana. Dan ramai orang mempunyai kamera ring atau NES di luar rumah mereka. Dan semua bukti itu memang bagus, tetapi ia boleh menjadi terlalu banyak untuk diuruskan. Kembali kepada Sheriff, beliau berkata, petikan, terdapat beribu-ribu video di luar sana dari persimpangan dan kamera ring yang kami perlu katalogkan. Mungkin semua truk putih berada di sini. Semua sedan merah berada di sini. Anda perlu menyusunnya supaya apabila Anda jumpa suspek, hey, suspek itu ialah John Doe. Kita dah dapat dia. Sekarang kita pergi dan tanya, baiklah, apa lagi yang kita tahu tentang John Doe? Jadi, untuk menumpukan kepada seorang suspek, Sheriff berkata pasukannya bermula dengan membina peta digital dan kemudian menelusuri semula secara berundur untuk mengecilkan pencarian kepada suspek dan membandingkan semua maklumat itu dengannya. Oh, dia memandu truk putih. Adakah terdapat truk putih di kawasan itu pada masa tersebut? Oh, John Doe mempunyai nombor telefon bimbit ini. Anda kembali kepada bukti-bukti yang telah Anda kumpulkan pada awalnya untuk cuba mengukuhkan kes Anda. Tetapi, di samping semua bukti digital itu, seperti kamera ring atau bukti telepon bimbit, terdapat juga DNA. Dan seperti yang kami laporkan di sini di Law and Crime, pada peringkat awal penyiasat menemui darah di tempat kejadian jenayah. Sekarang, ini kemudiannya ditentukan sebagai darah Nancy sendiri, tetapi terdapat juga DNA lain yang ditemui di tempat kejadian. Namun, ia masih belum dipadankan dengan mana-mana suspek. Sheriff memberitahu orang ramai, petikan, saya tahu kita mempunyai DNA yang tidak diketahui siapa penyumbang atau orang yang meninggalkannya, tetapi saya rasa mereka semakin hampir untuk mengetahui siapa individu itu. Apabila Makmal memberitahu kami, hey, tiada apa lagi yang boleh kami lakukan, maka mungkin kita ada masalah. Kita ada kes yang belum selesai. Tetapi, buat masa ini, Makmal tidak memberitahu kami begitu. Dan ini adalah kritikan besar sebenarnya yang dihadapi Sheriff, yaitu bukti kononnya telah disalah urus dalam siasatan tersebut.
Menurut temu bual beliau dengan majalah People, beliau menafikan perkara itu mengenai pencarian tersebut. Beliau berkata, petikan, pesawat itu dikerahkan serta-merta. Mereka menemui darah. Pasukan mencari dan menyelamat melihat tempat kejadian dan menyadari ia kelihatan mencurigakan. Mereka melakukan tepat apa yang sepatutnya mereka lakukan. Terdapat juga beberapa laporan mengenai perselisihan antara penguat kuasa undang-undang tempatan, yaitu Jabatan Syarif Daerah Pima, dan penyiasat persekutuan, yaitu FBI. Baru bulan ini, pengarah FBI, Kash Patel, muncul dalam podcast Hangout with Sean Hannity, di mana beliau berkata, petikan, apa yang kami, FBI, lakukan ialah berkata, hai, kami di sini untuk membantu. Apa yang Anda perlukan? Apa yang boleh kami lakukan? Dan selama 4 hari, kami tidak dibenarkan terlibat dalam siasatan itu. Namun begitu, Sheriff menafikan semua perkara ini. Beliau memberitahu orang ramai, petikan, pengarah Patel berhak untuk mempunyai pendapatnya sendiri. Tetapi, FBI bersama kami sejak hari pertama. Kami sentiasa mempunyai hubungan kerja yang baik. Jadi menurut Sheriff, penyiasat negeri dan persekutuan masih bekerja keras. Beliau tidak memberikan butiran yang jelas dan terperinci yang akan kami bincangkan dalam temu bual hari ini. Jadi teruskan bersama kami untuk itu. Tetapi Sheriff ada menyebut tentang tekanan yang semakin meningkat. Beliau berkata tiada siapa yang mahu membuat tangkapan yang salah, tiada siapa yang mahu menuduh seseorang secara salah. Pada suatu ketika nanti, mungkin akan ada seseorang di mahkamah yang berhak mendapat perbicaraan yang adil dan saksama. Cara untuk mendapatkannya adalah melalui siasatan yang adil dan tidak berat sebelah. Tetapi pada ketika ini, kami sebagai orang awam masih tidak rasa semakin hampir untuk mendapat sebarang jawapan. Sheriff menyebut perkara itu dan kesukaran yang pasti sedang dialami oleh keluarga Guthrie juga. Beliau berkata orang awam berasa kecewa. Malah keluarga Guthrie, setiap detik yang berlalu pasti terasa seperti 100 hari kerana mereka tidak tahu. Apa yang penting ialah bergerak ke hadapan dengan berhati-hati supaya kita tidak melakukan kesilapan atau menuduh seseorang secara salah atau membuat tangkapan yang salah. Dan kita tidak boleh lupa pengaruh status selebriti di sebalik kes ini. Jutaan rakyat Amerika secara rutin memulakan hari mereka bersama Savannah Guthrie di dapur mereka. Maksud saya, mereka memulakan hari dengan rancangan Today Show. Dan apabila ibu kandungnya sendiri hilang, publicity kes orang hilang ini menjadi sangat besar. Begitu juga dengan dakwaan permintaan wang tebusan yang turut diulas oleh keluarga Guthrie dalam hantaran di media sosial. Kami juga telah mendengar laporan mengenai surat tebusan di media. Sebagai sebuah keluarga, kami sedang melakukan segala yang kami mampu. Kami bersedia untuk berbincang. Namun, kita hidup dalam dunia di mana suara dan image mudah dimanipulasi. Kami perlu tahu tanpa sebarang keraguan bahawa dia masih hidup dan bahawa dia ada bersama kamu. Kami ingin mendengar daripada kamu dan kami bersedia untuk mendengar. Tolong hubungi kami. Savannah Guthrie sendiri telah bersuara, mengatakan keluarganya telah menerima banyak permintaan tebusan, tetapi hanya 2 yang mungkin benar-benar sahih. Dia berkata dalam satu penampilan baru-baru ini di rancangan Today Show, petikannya, penyiasatan masih berjalan dan orang ramai telah bekerja tanpa henti, dan kami melihatnya. Tetapi kami perlukan jawaban. Kami tidak akan dapat hidup tenang tanpa mengetahuinya. Sejak kehilangan Nancy, FBI telah melaporkan menerima sekurang-kurangnya 13.000 maklumat. Sejak itu, menurut temu bual terbaru Sheriff, tip itu tidak pernah putus. Dia berkata, petikannya, kami masih menerima panggilan, kami masih menerima maklumat. Walaupun maklumat itu datang dari malam tadi, meskipun sudah 102 hari berlalu, kerana mungkin ada seseorang yang menelefon dan berkata, seseorang di kawasan kejiranan ini nampak mencurigakan. Kami beritahu penduduk di daerah Pima, jika Anda nampak sesuatu yang Anda rasa mencurigakan, hubungi kami. Baiklah, jadi Sheriff telah menjawab beberapa soalan. Tetapi saya masih ada banyak lagi soalan. Seperti, di mana Nancy? Mari kita jemput tetamu hari ini untuk bertanya. Soalan itu dan banyak lagi. Ini ialah Sarjan Polis Bersara Troy Hillman, penulis Chasing Down the Zombie Hunter, kisah benar tentang seorang akauntan bandar kecil, sekumpulan detektif elit, dan kes lama yang belum selesai paling menakutkan di Arizona. Dan seperti yang Anda dengar tadi, Troy berasal dari Arizona di mana semua ini berlaku. Jadi Troy, seronok dapat berjumpa dengan Anda. Terima kasih kerana hadir dalam rancangan Skandal. Dan mari kita mulakan dengan maklumat terbaru, iaitu Sheriff telah tampil dan mendedahkan beberapa perkara mengejutkan dalam temu bual eksklusifnya dengan majalah People. Apakah perkara utama yang Anda peroleh daripada temu bual itu? Ya, ia memang menarik. Saya rasa sudah tiba masanya untuk ada kemas kini. Sudah lebih 100 hari berlalu. Jadi saya rasa memang menjadi tanggungjawab beliau untuk berkata sesuatu.
Tapi pada dasarnya, beliau hanya mengulang semula beberapa topik yang telah pun dibincangkan sebelum ini. Seperti mereka masih meneliti bukti video, masih meneliti DNA dan masih menyemak maklumat yang diterima. Jadi bagi saya, ada sedikit maklumat baru yang mungkin boleh dianggap penting, tetapi sebenarnya tidak banyak. Ia seolah-olah seperti, hey, kami belum lupakan perkara ini, kami sedang berusaha keras. Dan Anda tahu, ia mengambil masa yang lama untuk meneliti semua maklumat ini. Ya, memang sukar. Dia berada dalam situasi yang sukar kerana sejujurnya, semua orang mahukan jawapan. Sudah tentu, keluarga Guthrie yang paling utama. Tetapi seluruh Amerika dan sejujurnya, mungkin juga sebahagian dunia telah mengikuti kes ini dengan andaian bahawa ia akan selesai lebih awal daripada sekarang. Seperti yang awak katakan, sudah lebih daripada 100 hari sejak semua ini berlaku. Dan sesuatu yang saya dapati menarik dalam temu bual dengan Sheriff ialah dia berkata, pasukan saya akan menyelesaikannya. Saya sudah katakan sejak hari pertama. Saya yakin kami akan menyelesaikannya. Bagi saya, maksud saya, dia memang yakin, tapi adakah terlalu berani untuk mengatakan, tidak, kita hampir sampai, kita akan selesaikan kes ini. Apa pendapat awak? Ya, maksud saya selalu beritahu keluarga-keluarga yang saya bantu, jangan putus harapan. Allah tahu ada kemajuan baru, teknik-teknik baru. Apa yang anda perlukan hanyalah satu maklumat kecil untuk membawa anda ke arah tertentu dan kemudian seluruh kes boleh terbongkar dan anda boleh menyelesaikannya. Jadi jangan pernah berputus asa. Tapi juga, dan saya harap bila dia sebut pasukannya, ia juga termasuk pihak persekutuan, Anda tahu, pihak berkuasa. Sebab saya tahu ada sedikit perselisihan antara pihak tempatan dan persekutuan pada masa ini. Ada beberapa perkara yang telah diperkatakan. Jadi Anda tahu, saya rasa ya, jangan putus harapan. Ia sama sekali bukan apa yang kita panggil sebagai kes tidak aktif pada ketika ini. Dan Anda hanya perlu terus melihat maklumat dan mencari kepingan teka-teki yang hilang itu. Ia pasti ada di situ. Ya, maksud saya, Anda tak pernah tahu apa yang akan menjadi perkara yang benar-benar mencetuskan sesuatu. Oke, Anda tahu, kesan berantai itu sebenarnya seperti satu petunjuk kecil ini membawa kepada semua perkara lain. Dan tiba-tiba kita ada suspek kita. Jadi Anda betul, saya rasa, bila kata jangan pernah berputus asa. Mereka masih menyiasatnya. Tapi sesuatu yang Anda tunjukkan juga, ini agak menarik. Dengan kes ini, memang ada perselisihan seperti yang Anda katakan, antara pihak tempatan, iaitu Jabatan Sheriff Daerah Pima, dan pihak persekutuan, maksudnya FBI di sini. Baiklah, jadi saya nak bawa Anda kembali. Saya suka Criminal Minds. Ia adalah salah satu rancangan kegemaran saya sepanjang masa. Ia mengenai unit analisis tingkah laku FBI. Dan mereka selalu sebut dalam rancangan itu, mereka kata, kita kena dijemput masuk oleh pihak tempatan. Adakah itu benar? Adakah Jabatan Sheriff Daerah Pima perlu menjemput pihak persekutuan untuk kes ini? Sebab menurut pengarah FBI sendiri, kami dah ada di sana, kami dah bersedia. Tapi selama 4 hari, Daerah Pima tak mahu kami di sana. Sedangkan Sheriff Daerah Pima kata, mereka sudah bersama kami dari awal lagi. Jadi soalan panjang, adakah mereka perlu dijemput masuk, FBI? Awak tahu, itu soalan yang bagus. Ia soalan yang sukar. Tapi secara teknikalnya, ia bergantung pada bidang kuasa berdasarkan apa yang mereka tahu pada masa itu. Ia adalah Sheriff Daerah. Itu adalah siasatan mereka. Jika mereka mempunyai bukti langsung bahawa pelaku atau mangsa telah melintasi sempadan negeri, maka FBI boleh campur tangan. Dan juga Anda tahu, jika ini kelihatan lebih seperti penculikan, FBI akan mempunyai bidang kuasa. Tetapi biasanya, ia adalah seperti satu persefahaman antara kedua-dua pihak. Anda tahu FBI ada di situ untuk pada dasarnya menyediakan sumber seperti Anda tahu makmal mereka, pakar forensik digital mereka, BAU yang Anda sebutkan untuk datang membantu. Tetapi pada ketika itu, Anda tahu beberapa hari pertama memang pelik kerana ia bermula hanya sebagai kes orang hilang dan kemudian membawa kepada penemuan darah. Ada bukti bahawa dia telah dibawa pergi, dia telah diculik dan kemudian semuanya mula terbongkar dari situ. Jadi Anda tahu, kebenaran mungkin berada di tengah-tengah, Anda tahu, di antara kedua-dua belah pihak. Tetapi malangnya, Anda tahu ada ego dalam penguatkuasaan undang-undang yang terlibat. Jadi, Kadang-kadang Anda tahu perkara-perkara itu memainkan peranan. ia agak rumit kerana seperti yang anda katakan, apabila perkara ini mula-mula berlaku, ramai orang berfikir, baiklah, ini adalah seorang wanita berumur 84 tahun. Kita ada sesuatu di negara kita, Anda tahu, yang dipanggil Silver Alert, di mana ia melibatkan seseorang yang mungkin ada, Anda tahu, demensia atau Alzheimer. Kita pernah lihat situasi di mana, Anda tahu, mereka tersesat atau keliru atau mengalami kekeliruan pada waktu petang. Jadi, pada mulanya, semua orang berfikir, baiklah, adakah dia mungkin, Anda tahu, adakah dia ada demensia? Adakah dia ada sesuatu?
Dan kemudian serta-merta Sheriff berkata, tidak, dia sangat bijak. Ia tiada kaitan dengan perkara itu. Savannah Guthrie dan keluarganya tampil dan berkata, tidak, Anda tahu, dia sangat tajam fikirannya. Saya rasa itu yang mereka katakan. Dan ia tiada kaitan dengan perkara itu. Dan kemudian Anda betul, kami nampak darah itu. Kami melihat video dari kamera ring itu, begitu banyak perkara berlaku. Jadi saya faham kenapa semua orang, FBI, penguat kuasa undang-undang tempatan, semua orang mahukan jawaban. Tetapi seperti yang Anda katakan, ada ego yang terlibat dalam semua ini. Dan itu satu lagi perkara juga, yaitu Sheriff Daerah Pima sendiri telah menerima banyak kritikan kerana perkara ini. Sebab orang ramai berkata, kenapa ambil masa begitu lama? Sudah lebih 100 hari. Adakah lelaki ini memang tidak bersedia untuk semua ini? Ini hanya bandar kecil Tucson. Anda tahu, adakah dia tidak bersedia untuk situasi buruan nasional seperti ini? Maksud saya, apa pendapat anda tentang perkara itu? Dan sekali lagi, saya bukan mahu menuding jari. Saya tahu ini memang satu cabaran yang sangat besar. Dan pada saya, dia memang mahu Nancy ditemui dan sedang berusaha keras ke arah itu. Tetapi, apa pendapat anda tentang kritikan yang dia terima? Ya, saya rasa dia memang berada dalam situasi yang sukar sejak awal lagi. Anda tahu, kalau saya sendiri yang mengalaminya, mungkin saya akan secara terbuka. Pegawai maklumat awam yang lebih mahir bercakap dengan media akan menjelaskan lebih banyak butiran atau nuansa siasatan. Dan saya mungkin akan kekal pada gambaran umum jika saya adalah sheriff. Tapi sekali lagi, itu hanya pendapat saya. Jadi Anda tahu, saya rasa dia sedang mencuba. Saya rasa dia memang seorang yang baik dan dia cuba menyampaikan maklumat sebaik mungkin. Dan saya rasa pada permulaan mungkin dia telah berkongsi sedikit terlalu banyak kerana ada keseimbangan yang perlu dijaga. Anda tahu, anda tidak mahu berkongsi terlalu banyak kerana ia boleh menyebabkan siasatan pergi ke arah tertentu atau laluan tertentu yang anda tidak mahu ia pergi. Jadi anda tahu, saya selalu panggil ia seperti berjalan di atas tali kerana anda cuba memberi maklumat kepada komuniti. Anda ada pelbagai jenis pempengaruh. Anda ada pelbagai jenis media sosial. Anda ada orang di internet yang cuba menyiasat sendiri. Dan mereka mahu membantu, tetapi anda perlu seimbangkan dengan, hey, biarkan penyiasat kami menjalankan tugas mereka dan menyiasat kes ini secara teratur. Kerana akhirnya mereka lah yang perlu memberi keterangan di mahkamah. Jika dan apabila dia ditemui, dan kemudian jika dan apabila kita dapat menangkap pelaku. Ya, dan itu juga sesuatu yang dikatakan oleh Sheriff dalam temu bualnya. Anda tahu, kita perlu menjaga integriti semua ini. Kerana, katakanlah perkara ini dibawa ke mahkamah suatu hari nanti, jika ada perbicaraan. Seperti yang Anda katakan, mereka ini perlu memberi keterangan bahawa mereka mengikut protokol, mereka mengikut prosedur. Jadi Anda tahu, pada akhirnya semua orang mahukan keadilan. Jika ada sebarang kes jenayah di sini, kita perlu pastikan semuanya betul. Dan saya rasa bila saya dengar tentang perkara ini, ia mengingatkan saya semula apabila Anda bercakap tentang, Anda tahu, berjalan di atas tali yang tegang itu. Jika kita kembali kepada kes 4 pelajar Idaho itu, kejadian ini berlaku pada November 2022. 4 pelajar college telah dibunuh. Jika Anda masih ingat pada masa itu, semua orang tertanya-tanya, apa yang sedang berlaku dengan Jabatan Polis Moskow? Uruskan hal ini dengan betul, kamu semua seperti, kamu tak berikan apa-apa kepada kami, dan tiba-tiba sebulan kemudian mereka berkata, oh, kami dah tangkap lelaki ini, Brian Koberger. Kami telah mencari dia sejak sekian lama, cuma kami tak boleh beritahu Anda, orang awam. Jadi saya tertanya-tanya, adakah mungkin ia sesuatu seperti itu, di mana kita sebagai orang awam berkata, ya Tuhan, daerah Pima, tolonglah buat sesuatu. Sedangkan sebenarnya, mereka ada lebih banyak maklumat daripada yang mereka dedahkan. Ya, betul. Mereka. Kita mungkin hanya tahu 25% daripada apa yang mereka tahu. Dan itu memang disengajakan. Mereka bukannya cuba berniat jahat atau cuba, Anda tahu, tidak berkomunikasi dengan komuniti. Tapi mereka cuba untuk menahan maklumat. Sebab apa yang mereka tak mahu ialah seseorang pergi cuba untuk membahayakan diri sendiri. Kalau mereka dedahkan siapa pelakunya, mungkin ada yang akan pergi dan berdepan dengan mereka. Dan itu akan jadi, Anda tahu, satu situasi yang buruk. Jadi Anda mahu biarkan polis lakukan tugas mereka, apa yang mereka dilatih untuk lakukan, dan lakukannya secara teratur. Jadi saya tak pernah fikir, saya rasa mereka sedang bekerja dengan tekun dalam kes ini. Saya rasa mereka telah menggunakan segala sumber yang diperlukan untuk mengendalikannya. Dan jadi itu tak pernah jadi persoalan bagi saya. Tapi sekali lagi, itu berdasarkan latar belakang saya dalam penguatkuasaan undang-undang. Dan sejujurnya, jumlah maklumat yang mereka terima memang sangat banyak. Ia sudah mencecah ribuan. Sheriff itu sendiri berkata, kami sedang meneliti ribuan dan ribuan video.
Jadi bagi saya, maksud saya, sebahagian daripada itu adalah sudah 100 hari dan orang ramai berkata, okey, masa semakin suntuk. Tapi adakah mungkin sebenarnya terdapat terlalu banyak bukti? Maksud saya, untuk kerja saya sendiri pun, kadang-kadang saya perlu meneliti video dan rakaman kamera badan contohnya. Ia boleh mengambil masa berjam-jam lamanya. Dan jika anda perlu melihat satu persatu bingkai kerana apa-apa saja boleh menjadi petunjuk, maksud saya, adakah itu yang menyebabkan ia mengambil masa yang lama? Ya, betul. Dan saya teringat kembali kepada kes Canal Murders yang kami ambil masa 3,5 tahun sebagai pasukan kes lama untuk menyelesaikannya. Kami mempunyai kira-kira 1,000 petunjuk dalam senarai dan cuba untuk menyiasat setiap seorang yang kami gelar sebagai lelaki mencurigakan. Dan menyiasat dia dan bertanya, "Hey, adakah kita mahu dapatkan DNA lelaki ini atau tidak?" Ya, ia memang mengambil masa. Ia mengambil banyak masa kerana anda tidak mahu terlepas apa-apa. Tetapi anda juga perlu terus bergerak ke hadapan. Jadi ia memang besar dan jumlah kamera yang ada di luar sana sekarang Di jalan-jalan, Persimpangan, perniagaan dan kediaman. Anda perlu melihat setiap satu daripadanya. Dan ya, ia memerlukan sejumlah besar tenaga kerja untuk meneliti semua itu. Dan kemudian maklumat yang diterima kerana ada antaranya yang memang tidak masuk akal tetapi ada juga yang benar-benar berguna. Atau jika mereka telah menelefon beberapa kali dan mempunyai maklumat tambahan yang itu perlu diberi perhatian lebih. Jadi saya rasa mereka hanya menyemak semula senarai itu dan berkata, baiklah, mari kita asingkan yang betul-betul bagus, yang kita perlu kembali dan semak semula. ya memang sukar kerana sangat bagus. Semua orang ada kamera ring. Maksud saya, ia telah membantu menyelesaikan banyak jenayah. Dan kita ada perkara yang dirakam di kamera dan anda tahu, CCTV, semuanya memang bagus. Tapi pada masa yang sama, seperti yang awak katakan, ia sangat membebankan dengan jumlah yang mereka perlu semak. Maksud saya cuma terfikir tentang kawasan blok bandar di luar rumah saya. Jumlah kamera yang ada di satu blok ini pun, anda tahu, sekurang-kurangnya ada belasan kamera. Jadi maksud saya, memang sukar bila kita bercakap tentang tempoh masa yang panjang dan perlu melalui setiap satu perkara, memang banyak yang perlu dilalui. Dan saya rasa sekarang soalan yang saya nak tanya awak lebih kepada meminta awak membuat spekulasi. Sebab kita sedang bercakap tentang seseorang yang mungkin telah melakukan perkara ini dengan latar belakang awak. Anda tahu, jika kita sedang membuat profil suspek atau beberapa suspek, jenis orang macam mana yang awak rasa akan melakukan perkara seperti ini? awak tahu yang ini adalah salah satu siasatan yang paling mencabar yang pernah saya baca. Dan sekali lagi, Saya tidak mempunyai file case, saya tidak mempunyai akses kepada semua maklumat yang mereka ada. Jadi memang sukar untuk saya katakan. Tapi bila tengok video tu, kalau itu betul-betul penculiknya, nampak macam amatur. Dari segi pakaian yang dia pakai, cara dia pakai barang-barang tu, macam sarung pistol, sarung tangan, cuba nak tutup kamera. Jadi bagi saya itu pelik. Saya rasa sangat pelik tiada siapa yang telefon dan kata, hey, saya tahu siapa itu. Saya cam gaya jalannya, saya tahu, anda tahu. Kening dia, saya tahu, anda tahu. Orang tu beli belah di Walmart, tempat barang-barang tu dikatakan dibeli. Bagi saya, itu memang pelik. Tiada siapa pun masa tu dan itu mungkin menunjukkan dia bukan orang tempatan. Jadi anda tahu ada pelbagai jalan yang boleh diambil. Maksud saya, anda tahu ini boleh pergi, maksud saya, ke mana-mana arah sekalipun. Ini boleh jadi apa-apa. Saya kena tengok motif. Dan bagi saya asyik kembali kepada motif. Mungkin sesuatu berkaitan dengan Savannah sebab dia terkenal. Jadi anda tahu entah bagaimana dalam hidupnya dan saya sekali lagi tidak mahu menyalahkan dia. Tapi saya pernah dengar spekulasi tentang perkara ini. Tapi entah bagaimana, ada seseorang yang mahu membalas dendam terhadap dia atau mahu menghalang dia daripada melakukan sesuatu. Atau, anda tahu, bagi saya, itulah motifnya. oh, itu ia sangat-sangat sukar kerana maksud saya ada. Saya tidak akan kata saya buat kerja yang sama seperti dia langsung, tapi saya juga seorang wartawan yang berdepan dengan orang ramai. Dan hanya daripada orang-orang yang ada di Instagram saya, anda tahu, DM atau komen. Kadang-kadang orang rasa macam mereka kenal kita, atau ada juga yang rasa macam kita ni kawan. Ada juga yang benci, anda tahu? Dan dia berada di pentas kebangsaan, kalau bukan antarabangsa.
Di ruang tamu orang, di dapur mereka. Jadi mungkin orang memang rasa mereka betul-betul kenal Savannah Guthrie. Anda tahu, orang tahu dari mana asal dia. Dia ada satu halaman Wikipedia penuh. Mereka boleh kembali dan lihat ibu dia yang pernah muncul di rancangan Today. Dan itu bukan salah dia langsung, tapi ia memang menjadikan keadaan jauh lebih rumit. Dan saya rasa itu membawa kepada soalan paling sukar yang boleh saya tanya kepada awak di sini. Apa yang awak jangka telah berlaku? Maksud saya, ada orang bercakap tentang penglibatan Meksiko. Juga padang pasir Arizona. Adakah Nancy mungkin berada di sana? Maksud saya, ada begitu banyak kemungkinan yang boleh berlaku. Apa pendapat awak sendiri? Saya cuma tahu bahawa cuba untuk memindahkan sama ada dia masih hidup atau tidak ketika dia meninggalkan kawasan itu. Tetapi cuba. Semua yang saya baca mengatakan bahawa dia tidak begitu boleh bergerak, tidak mampu berjalan dengan baik. Jadi untuk memindahkan dia ke tempat yang jauh, bagi saya dia mesti telah dipindahkan dengan kereta. Jadi pelik juga tiada siapa, anda tahu, tiada kamera ring di kawasan kejiranan yang merakam kereta itu. Mungkin ada. Jadi anda tahu, bagi saya tak rasa dia diseret keluar ke padang pasir. Saya tak rasa itu pasti sangat sukar. Saya rasa mungkin dia dimasukkan ke dalam kenderaan dan dibawa pergi. Itu pendapat saya. Mengenai di mana ia berada, sukar untuk saya katakan. Agak pelik kerana ada ganjaran yang sangat besar ditawarkan. Maksud saya, ia meningkat sehingga lebih $1 juta dan tiada siapa, anda tahu, yang tampil ke hadapan untuk menuntutnya. Jadi itu juga pelik bagi saya. Terdapat begitu banyak perkara pelik dalam siasatan ini yang anda tahu, harapnya satu hari nanti mereka akan dapat menyelesaikannya. Entah bagaimana, anda tahu, sukar untuk mengatakan sama ada Nancy selamat pada ketika ini. Keadaannya nampak tidak baik kerana sejarah perubatan beliau dan keperluan beliau untuk ubat, tetapi siapa tahu. Tapi harapnya anda tahu semuanya akan selesai, dia akan kembali dengan selamat dan kemudian anda akan jumpa pelakunya dan anda akan pastikan mereka bertanggungjawab. Dan kemudian kita akan ada bahagian-bahagian yang hilang dalam teka-teki ini. Tapi ya, ini memang, saya terus terang saja, ini satu siasatan yang sangat mencabar. Tidak, memang betul. Memang sangat-sangat mencabar. Dan maksud saya, seperti yang awak katakan, kita pernah lihat kes keajaiban. Elizabeth Smart telah diselamatkan selepas hampir setahun. JC Lee Dugard, saya rasa, hilang selama 18 tahun. Dan kemudian, penjenayah-penjenayah ini berjaya didakwa. Jadi, keajaiban memang berlaku. Ia memang boleh terjadi. Dan saya berharap ada penyelesaian yang positif untuk keluarga Guthrie. Kerana ini pasti, anda tahu. Dan yang sedang berlaku ini memang sangat-sangat sukar untuk dibicarakan. Betul, seperti yang anda katakan, satu siasatan yang sangat hebat. Satu kes yang benar-benar gila. Troy Hillman, terima kasih kerana hadir ke Skandal dan berbincang dengan kami tentang perkara ini hari ini. Ya, terima kasih kerana menjemput saya, Sierra. Jika anda mempunyai sebarang maklumat tentang keberadaan Nancy Guthrie atau apa-apa petunjuk, sila laporkan kepada Jabatan Syarif Daerah Pima atau FBI. Dan jika anda ingin menyelidik kes ini dengan lebih mendalam, pastikan anda memuat turun aplikasi Law and Crime Plus, di mana kami menyediakan semua fail kes Guthrie untuk anda teliti. Dan disitulah episod Skandal hari ini berakhir buat masa ini. Jika anda suka anda tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi atau berhubung dengan saya di media sosial, anda boleh cari saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih kerana menonton episod Skandal hari ini. Seperti biasa, saya host anda, Sierra Gillespie, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang.